Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Adabul Mufrad pada bab 160 muka surat 352. Imam Bukhari rahimahullah telah membuat tajuk 160 ini, mengunjungi suatu kaum lalu makan di tempat mereka. Mengunjungi suatu kaum lalu makan di tempat mereka. Imam Bukhari telah kemukakan 4 hadis di bawah bab ini. Imam Bukhari telah kemukakan 4 hadis. Hadis yang pertama, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin min al-ansar fata'ima 'indahum ta'ama falamma kharaja amara bimakanin min al-bait fanudiha lahu 'ala bisar fasalla 'alaihi wa da'a lahum. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi satu rumah orang Ansar. Mana sebuah rumah orang Ansar. Lalu beliau makan makanan di tempat mereka. Ketika keluar, beliau meminta disiapkan satu tempat di dalam rumah itu. Lalu dipercik untuk beliau di atas hamparan. Kemudian beliau salat di atasnya dan mendoakan kebaikan untuk tuan rumah itu. Jadi hadis ini merupakan satu adab. Bila Nabi pergi ke rumah seorang Ansar, salah seorang sahabat Ansar pada waktu itu, lalu Nabi SAW diberi jamuan, disediakan jamuan, maka Nabi makan. Kemudian Nabi minta supaya disediakan satu tempat untuk di dalam rumah tu. Jadi dalam hadis ini disebut dipercik untuk beliau di atas hamparan itu. Kalau dalam syarah hadis disebut hamparan itu dia dalam bentuk tikar yang diperbuat daripada daun pokok, daun sejenis pokok. Jadi kenapa di mana percik air itu? Mana kita kata direnjiskan air di atas tikar itu hamparan. Ini dua pendapat ulama. Satu pendapat mengatakan kerana sebagai nak membersihkan tikar itu. Maknanya bila percik itu dia akan sapulah tikar tu, jadi tikar tu lama tak guna. Itu salah satu maksudnya. Setengah ulama mengatakan direnjiskan air di atas tikar itu adalah untuk melembutkan tikar itu. Sebab tikar itu dibuat daripada apa kita agak gerim mengkuang tu lah, tikar kuat. Dia kecil tu jadi lembut sikit, mengenai sikit. Ada ulama kata begitu. Tapi hotulah kebanyakan ulama kata sebenarnya untuk melembutkan tikar ni bersih je. Renjis air tu untuk melembutkan tikar, sebab tikar tu diperbuat daripada kita kata daun-daun pokok. Dia kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi, dalam syarah-syarah hadis beberapa hadis yang kita jumpa mana direnjiskan air di atas tikar. Jadi daripada hadis kita dapati bahawa tikar yang digunakan zaman Nabi ni dia banyak juga. Dia umumnya diperbuat daripada pokok kayu. Ada setengah tu daripada daun yang mana dia ada urat je lah. Mana daun ini bila direndam dalam air dia jadi kukuh lah. Dibuat tikar.
Ada juga dibuat daripada lidi, ada juga dia jalin lidi. Itu disebut dalam syarah hadis. Sebab itulah kebanyakan ulama lebih gemar maksud hadis ni adalah untuk melembutkan tikar itu. Melembutkan tikar itu. Jadi Nabi pun salat di atas dia dan Nabi doa kebaikan. Hak ni sebenarnya latar belakang hadis ini, sebab hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Sebenarnya ada sahabat minta bila Nabi pergi rumah dia, Nabi makan di rumah dia, dia minta Nabi salat di satu sudut. Sebabnya tempat itu tuan rumah tu dia guna untuk tempat salat khusus dalam rumah dia, nak ambil berkat daripada Nabi SAW. Itu maksudnya. Dalam istilah sahabat ni dia panggil Masjidul Bait. Kita setengah rumah besar kan dia ada buat bilik salat khusus kan? Ruangan salat khusus untuk salat, dia letak sejadah di situ. Jadi zaman sahabat perkara ni banyak berlaku. Jadi bila pula Nabi mari, kita kata dan Nabi mari dah makan apa tu, mintalah Rasulullah salat 2 rakaat, sebab di tempat itu saya akan jadikan sebagai tempat salat secara khusus. Itu latar belakang hadis ni. Baik. Kandungan hadis ini menerangkan kepada kita anjuran agar mengunjungi saudara, kerabat, teman-teman, serta anjuran agar mendoakan orang yang dikunjungi dengan kebaikan dan menikmati hidangan di rumah yang dikunjungi. Salah satu adab yang Nabi tunjuk kepada kita di sini, bila kita pergi rumah seseorang, kita ziarah lah, kita kena doa kebaikan kepada tuan rumah tu. Mudah ya sebenarnya doa ni, kalau kita nak sebut Arab seperti mana Nabi sebut, Allahumma bariklah, gitu ya. Ya Allah berkatilah, atau Allahumma barik ahlal bait. Ya Allah berkatilah ahli rumah ni. Ringkas. Kalau tak ingat Arab sebut ke Melayu, tapi ya Allah berkatilah rumah ni dan penghuninya. Kita boleh doa gitu. Ringkas ya. Berapa tak siapa pun 30 saat. Cuma kita naklah ni penghayatan dan pelaksanaan pengamalan. Mana sikit yang kita buat tu dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita ikut Nabi SAW. Yang kedua, dulu di zaman sahabat radhiyallahu anhu, mereka mencari berkat daripada dengan Nabi SAW, yang mana mereka minta supaya Nabi salat di rumah mereka, dan juga mereka menghidangkan makanan untuk Nabi sebagai nak memuliakan Nabi. Itu ini termasuk dalam adab lah. Jadi di sini kita kata sunnah yang besarnya apa? Adalah mendoakan kebaikan kepada orang yang kita ziarah. Itu sunnah yang besar di sini. Kemudian untuk pihak yang diziarahi, dia kena sedialah jamuan, kalau tidak jamuan berat pun jamuan yang ringan. Itu termasuk dalam adab Islam. Baik. Dan kalau kita buat begitu, maka dari aspek ni kita telah mengikut sunnah. Kita akan dapat keberkatan. Hadis yang kedua, an Abi Khaldah qala jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abi Al-Aliyah wa alayhi thiyab suf, faqala Abu Al-Aliyah innama hadhihi thiyab ar-ruhban in kana al-muslimun idza tazawaru tajammalu. Daripada Abu Khaldah beliau berkata, Abdul Karim iaitu Abu Umayyah pergi menziarahi Abu Al-Aliyah. Dia pergi kepada Abu Al-Aliyah ni, siapa dia? Abdul Karim ini, dengan mengenakan pakaian yang diperbuat daripada bulu binatang. Lalu Abu Aliyah berkata kepadanya, ini adalah pakaian para rahib, ahli-ahli ibadat yang suka suluk. Ini pakaian ni. Sebab dia gini, kita kena tahulah, kalau dalam hadis, kalau sebut ini pakaian bulu, ini pakaian yang dibuat daripada bulu binatang, ini biasanya isyarat kepada pakaian orang yang di kawasan pendalaman. Ataupun selepas itu biasanya pakaian golongan tasawuf. Sebab dia pakaian bulu ni, dia kira pakaian yang tidak zaman dulu. Ini pakaian orang-orang yang zuhud.
Orang-orang yang kita kata hidup dengan cara kependitaan itu, dia bau busuk tu baju tu mengikut ulama. Muka dia bulu dia nak gitu. Inilah ulama kita kritik, kita bincang dalam kitab Talbis Iblis tu. Kononnya hidup untuk zuhud, tolak dunia ni pakai hak jenis selekeh, pakai yang dibuat pada bulu binatang yang kasar itu, bau pun tak sedap bau tu. Ini maksudnya. Sebab itulah Abu Aliyah kata, dia kata ni pakaian ahli rahib ni. Rahib ni pakaian orang yang bertapa, orang dalam agama lain. Misal dalam agama Kristian ke, dalam agama Yahudi ke, tu duk bertapa tu. Itu makna rahib, ahli ibadat dalam agama lain. Sesungguhnya jika orang Islam menziarahi orang, mengunjungi orang, mereka hendaklah berpenampilan indah. Jadi Abu Aliyah telah memberi satu bimbingan kepada Abdul Karim, kita orang Islam ni kena semak makan, bersih. Jangan duk nampak lusuh, kita tak kena lah gitu. Inilah hak kita bicara Talbis Iblis. Abu Aliyah kata orang Islam ni bila dia pergi ziarah orang lain, bila dia bergaul dengan orang, dia kena penampilan tu kena indah. Nabi nak gitu. Pakaian tu kalau tidak faham tak apa, biar bersih. Ni pakaian sepoi hak zuhud. Dan orang yang beribadat tak mandi tu bau busuk, tak kena lah betul. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik, hadis ini menerangkan agar memilih pakaian yang indah bila mana kita ziarah seseorang. Dan hadis ini juga menerangkan kepada kita bahawa para sahabat dan tabi'in, mereka mana berhiaslah. Mereka mengenakan pakaian yang baik, yang ada keterampilan bila mereka mengunjungi kaum kerabat dan saudara mereka. Ini sifat ataupun tabiat orang yang terdidik dengan cara sunnah. Dia berpakaian kemas, tidak nampak selekeh, tidak nampak kotor pakaian itu. Ini pendidikan agama. Jadi maknanya seseorang nak, walaupun dia nak kita kuat beribadat, banyak beribadat, dia mesti jaga. Sebabnya begini, ini pemahaman kebanyakan ahli ibadat, sama ada hak dalam agama Islam ataupun tidak agama Islam ni ada berlaku kesilapan dari sudut pemahaman. Jadi bila orang ni nak melakukan ibadat, dia kena tolak dunia. Tolak dunia tu dalam bentuk pakaian tak comel, lusuh, kadang-kadang tak mandi. Kalau anda baca dalam buku, setengah-setengah agama tu, bila dia nak beribadat pada Tuhan setahun tak mandi. Setahun lah ke mana tak tahu. Dia tubik setahun sekali jumpa. Misalnya dalam agama Hindu misalnya, ada yang sampai begitu. Dalam internet tak ada. Dia tubik pergi ke Sungai Gangga India, setahun baru dia tubik. Mana setahun tak kena cahaya matahari. Dia ada istilah tu, dia ada istilah dalam agama dia. Anda tengok. Jadi melalui pembacaan tu lagu ni patut Nabi sebut la rahbaniyata fil Islam. Tak ada tu cara hidup kependitaan begitu dalam Islam. Tak ada. Islam ni kena mandi. Hari Jumaat tu mengikut ulama Zahiri wajib mandi hari Jumaat tu, walaupun tidak mandi wajib. Tapi dalam jumhur ulama kata sunat mandi. Makna kena mandi. Nak beribadat ni, kalau nak mari masjid ni, kalau bau busuk tak mandi, gigi tak gosok, Nabi suruh bawa pergi ke kubur baqi', letak di kubur baqi' kubur ni. Sampai begitu sekali. Ni maksudnya. Jadi orang Islam ni dia kena bersih. Baik, hadis yang ketiga. Wa bi qala hadatsana Abdullah maula Asma qala akhrajat ilayya Asma jubbatan min tayalisah 'alayha libnatu shibrin min dibaj fa inna farjaiha makfufan bihi faqala hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha lil wufud wa yawm al jumu'ah. Abdullah ni maula, hamba yang dibebaskan oleh Asma. Kata Abdullah,
Dia kata Asma telah mengeluarkan. Asma ni anak Sayyidina Wakal, kakak Aisyah. Jadi Asma dia telah mengeluarkan jubah. Dia telah mengeluarkan jubah kepadaku dari apa ni, jubah ni bukan jubah Arab ni, jubah luar yang dihadiahkan kepada Nabi. Macam apa ni, jubah ni jubah comel lah, jubah yang orang panggil apa ni, yang disulat tu. Anak pun tahu apa maksud dulu. Cuma kalau dalam syarah hadis, jubah ni jubah bukan jubah Arab, ada setengah kata daripada Parsi, yang mana dia disulat. Cantik lah, warna dia merah darah ikan itu. Tu ada disebut. Yang disulat dengan kain satin daripada disebut daripada Parsi. Dia mana kedua hujung dia tu dihiasi dengan satin Parsi juga. Mana ada disulat lah di hujung-hujung di tempat tu. Kalau kita lihat macam render lah. Comel ayat. Ada setengah ulama alhamdulillah yang dimasukkan hullatul humra, jubah lapisan kedua yang berwarna merah. Jubah ni dia nipis, dia tak panas. Kalau pakai pun tak panas. Baik. Lalu Asma berkata, oh ini adalah jubah, ini adalah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi pakai jubah ni untuk menyambut delegasi daripada luar. Kalau mari delegasi ataupun wakil daripada luar negara nak jumpa Nabi, maka Nabi pakai jubah ni. Nak suruh nampak comel, semak, dan sebagai nak memuliakan tetamu. Sebab salah satu bentuk memuliakan tetamu adalah dengan memakai pakaian yang indah. Dan hari Jumaat pun Nabi pakai juga. Kalau hari Jumaat pun Nabi pakai. Sehingga ada sahabat kata Allah comelnya Rasulullah bila dia pakai pakaian ni. Ayatnya Nabi ni semak cara dia. Sehingga kalau dia pakai dan mengikut riwayat daripada isteri-isteri Nabi ni letak minyak wangi kita kata. Dan kalau kita baca syama'il, kitab syama'il, apa kenapa rambut Nabi di bahagian ni beruban. Hak beruban dia tak banyak, tapi hak sini yang nyata nampak uban. Sebab Nabi ni acak kali bila Nabi kenakan air wangi, Nabi buat gitu. Minyak wangi, minyak atar lah, atar. Jadi atar ni dia panas sikit, bila kena sini dia mudah beruban itu. Itu ada disebut dalam syarah hadis. Baik. Cuba tengok kandungan hadis. Maknanya hendak kita pakai pakaian comel, berketerampilan, semak lah kita kata. Itu sunnah. Itulah ajaran asal agama kita. Baik, kandungan hadis, di antara ajaran Nabi SAW adalah memperhatikan dan memilih pakaian yang bagus dan indah ketika menerima tamu dan hendak salat Jumaat. Kalau boleh hari Jumaat, sebab hari Jumaat ni dia kira sebagai hari raya juga sebenarnya. Hari raya umat Islam bersifat mingguan. Sebab itulah Nabi suruh pakai semak. Cuma dalam beberapa riwayat lain dan juga dalam syarah-syarah hadis, kenapa kita jumpa dalam hadis hari Jumaat ni Nabi ni memang dia lebih jaga keterampilan dia. Sebab hari Jumaat ni dia disebut sebagai yaumul ibadah, hari ibadah. Yang kedua, hari Jumaat ni yaumuz ziarah, hari menziarahi, hari ziarah. Tu makna ziarah, mana kita melibatkan pertemuan kita dengan sanak saudara, pertemuan kita dengan masyarakat, khususnya hari Jumaat kena pilih pakaian terbaik. Itu termasuk sunnah Rasulullah. Yang kedua, bolehnya mengenakan jubah dan memakai baju yang memiliki belahan. Sebab jubah ni dia belah ke tengah. Dia belah ke tengah. Moga dia pakat dah jubah lain. Seperti imam nak baca khutbah tu kan. Jubah lagu tu lah. Cumanya dia nipih. Dia nipih. Dia masuk ke atas. Itu dia panggil tayadisah. Tayadisah. Baik. Yang keempat, hadis yang keempat, Sami'tu Abdullah. Ni kata Salim bin Abdullah. Ni cucu Sayyidina Umar ni. Salim bin Abdullah ni cucu Sayyidina Umar, anak Ibn Umar. Dia kata Sami'tu Abdullah bin Umar qala
wajada Umar hullatun, wajada Umar hullata istabraq, fa'ata biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ishtar hadhihi walbasha 'inda al-jum'ah aw hina taqdimu 'alayka al-wufud. Faqala alaihi salatu wassalam innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Wa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihulan fa arsala ila Umar bihullah wa ila Usamah bihullah wa ila Ali bihullah. Faqala Umar ya Rasulullah arsalta biha ilay laqad sami'tuka taqul fiha ma qulta. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'uha aw taqdi biha hajatak. Kata Salim, dia kata saya mendengar ayah saya iaitu Abdullah bin Umar berkata, Umar bin Al-Khattab, ini datuk dia, cucu dia ambil riwayat ini daripada ayah dia. Ceritanya bukan datuk dia. Istimewa ni. Yang riwayat hadis ni adalah cucu. Dia ambil riwayat ini daripada ayah dia, Abdullah bin Umar. Cerita dia berkait dengan datuk dia, Umar bin Al-Khattab. Jadi kata Abdullah bin Umar, dia kata Umar bin Al-Khattab pernah mendapatkan pakaian yang berkilat lah. Istabrak tu satu pakaian ataupun pakaian hullah, jubah luar, jubah lapisan kedua yang istabrak. Sebuah baju anak pakai ni dia panggil tidak istabrak. Istabrak ni baju sina tu, kain dia tina pun macam sina tu. Itu dia panggil istabrak. Tapi dia diperbuat daripada ni, daripada sutra ni. Diperbuat daripada sutra. Istabrak tu mana sutra comel, halus tu. Dalam Quran baru sebut istabrak ni pakaian di surga. Baik. Berkilat. Jadi Sayyidina Umar pun bawa pada Rasulullah, dah berkata, bawa ni maksudnya rakyat pada Rasulullah, rakyat pada Rasulullah. Dia kata dia cadai pada Rasul. Dia kata Rasulullah belilah baju ni, dah pakai dia pada hari Jumaat, sebab hari Jumaat ni orang ramai penuh masjid hari. Dah pakailah baju ni bila sambung delegasi daripada luar. Mana kalau mari wakil-wakil kerajaan, Rasulullah pakai ni sebab apa? Comel. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang memakai pakaian sutra ini adalah orang yang tidak akan dapat bahagian dia di hari akhirat. Siapa dia orang jatuh yang pakai pakaian sutra di dunia, kalau dia masuk surga dia tak boleh pakai sutra dalam surga. Tuhan tak beri dah dia. Nabi kata gitu. Tapi pada suatu ketika yang lain, pernah Rasulullah dihadiahkan beberapa helai pakaian sutra yang lembut. Lalu baginda mengirim sehelai kepada Umar dan kepada Usamah, sehelai kepada Umar, sehelai kepada Usamah, dan sehelai lagi kepada Ali bin Abi Talib. Bila sampai kepada Umar hadiah itu, maka Umar pun kata, wahai Rasulullah, engkau mengirimkan pakaian ini kepada saya, padahal saya pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang pakaian ini seperti yang Rasulullah telah kata. Macam mana Rasulullah hadiah pada saya pakaian ini sutra, lembut, saya tak boleh pakai. Siapa dia pakai di muka dunia, kalau masuk surga Allah tak beri dah dia pakai sutra. Tidak, Rasulullah kata gitu kepada saya. Tiba-tiba beri pada saya sutra, kain sutra. Pak comel pula tu. Maka Rasulullah SAW berkata, aku tidak suruh mu pakai, mu jual tak apa, mu jual tak apa, ataupun mu buatlah sesuatu yang boleh memenuhkan hajat engkau. Dalam riwayat lain, pakaian ni dalam riwayat lain Sayyidina hadiah kepada keluarga dia di Mekah. Bui hadiah kepada keluarga dia, menyebabkan keluarga dia ni ramai masuk Islam dengan sikap baik Sayyidina Umar. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-161, kelebihan ziarah
kelebihan ziarah. Kita ziarah keluarga kita, kita ziarah sahabat handai kita. Dalam agama ni ada fadilat dia. Ada fadilat dia. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhan lahu fi qaryah fa arsala Allah lahu malakan ala madrajatihi fa qala ayna turid qala akhalli fi hadhihi al-qaryah fa qala hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha qala la inni uhibbuhu fillah qala fa inni rasulullah ilayk anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di sebuah kampung. Ni Nabi cerita, dia ada seorang lelaki lah, dia ziarah saudara dia di sebuah kampung. Lalu Allah mengutus malaikat dalam perjalanan. Ni kalau dalam syarah hadis dia kata cerita ni berlaku di zaman Bani Israel lah. Lalu Allah mengutus malaikat dalam perjalanannya. Malaikat itu berkata, engkau hendak ke mana? Lalu lelaki itu menjawab, saya ingin mengunjungi saudara saya di desa itu. Malaikat itu berkata, apakah ia mempunyai urusan hak harta terhadap engkau yang akan kau selesaikan? Ziarah ni ada urusan berkait dengan harta benda ke? Takut ada hutang ke, paksa ke, ataupun macam mana? Kau nak pergi ziarah saja-saja gitu je. Kau ada urusan berkait dengan harta benda? Lelaki itu jawab, tak ada, saja pergi ziarah ni sebab saya sayang kepada dia, cinta kepada dia kerana Allah. Mana begitu semata-mata ziarah, bukan kerana ada urusan apa. Dan saya cinta kepada dia kerana Allah. Lelaki itu jawab. Kemudian malaikat tersebut berkata, aku, maknanya sebelum ni dia tak tahu pun ni malaikat. Lelaki ni tak tahu, ni rupanya hidup kecek dengan dia tu adalah malaikat. Selepas tu malaikat kata, aku ni adalah utusan Allah kepadamu untuk menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintaimu seperti keadaan engkau yang mencintai saudara engkau itu. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Bir Was-Silah, Kitabul Bir Was-Silah. Tajuk besar iaitu buat baik dan juga menghubungkan silaturahim. Di bawah tajuk tu. Di bawah tajuk kecil fadlu hubbi fillah, bab cinta kerana Allah. Tajuk besarnya Al-Bir Was-Silah, buat kebajikan dan hubung silaturahim. Subtopik dia ni, tajuk pecahan dia bab hubbun fillah, fadlu hubbi fillah, kelebihan cinta kerana Allah. Tu di bawah tajuk tu lah. Jadi hadis ini menyatakan keutamaan orang yang sayang kepada orang lain kerana Allah, dan kerana sifat itulah, kerana sikap itulah menyebabkan orang itu dapat mahabbatullah. Kalau kita nak dapat cinta Allah, kita kena urus perasaan kita biar kita sayang kepada orang ini betul-betul kerana agama, betul-betul kerana Allah. Barulah perasaan saya kita kepada orang lain itu mampu meraih mahabbatullah, cinta Allah. Yang kedua, hadis ini juga menyatakan kelebihan mengunjungi orang-orang saleh dan teman-teman yang baik. Jadi kalau ziarah ni tak semesti jauh, dalam kampung kita boleh. Lama tak jumpa sahabat kita, bunyi khabar tak sihat, kita pergi ziarah dia. Pergi ziarah tu kita doa kebaikan, tuhur insya-Allah. Nabi bila jumpa orang sakit, Nabi ziarah orang sakit, sebelum Nabi balik, Nabi doa, mereka tuhur insya-Allah. Nabi kata gitu ya. Apa maksud tuhur? Tuhur ni mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bersihkan dosa dia, Allah hapuskan dosa dia. Itu makna tuhur. Baik, seterusnya bab yang ke-162. Seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi dia tidak mendapati mereka. Dia tak jumpa pun, dia sayang tapi dia tak sempat pun dengan orang itu.
Misalnya kita sayang kepada sahabat, kita tak ada dengan sahabat. Kita sayang kepada ulama-ulama tempat kita. Kita duk baca sejarah Tok Kenali, kita duk baca sejarah Tok ke dia, Tok Haji Ali Pula Pisang. Ni orang-orang yang memberi sumbangan ilmu yang besar dalam dunia ilmu Melayu kita. Adilah Tahir Bunuk Payung misalnya dah. Ulama-ulama yang kita tak ada dengan dia, tak sempat, tapi kita tahu sejarah dia, kita tahu sumbangan dia. Misalnya itu sebagai contoh. Ataupun orang-orang yang menjadi pejuang negara kita, kita tak kenal, cuma kita tahu melalui pembacaan dalam sejarah. Kita cinta kepada mereka. Baik, lagu mana? Ada kesan atau tidak dalam agama? Kita sayang kepada orang yang baik, walaupun kita tak pernah jumpa pun. Di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan 2 riwayat besar ni, hak ni tajuk ni sebenarnya. Sebab sahabat Nabi pun kita tak jumpa sayang ke Nabi tu kan. Sanggup ikut sunnah Nabi, sayang kepada sahabat, ngaji tentang sahabat apa, nak menjadikan suri teladan kehidupan mereka. Baik, hadis yang pertama, An Abi Dzar qultu ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qawm wa la yastati' an yalhaqa bi'amalihim. Qala anta ya Aba Dzar ma'a man ahbabta. Qultu inni uhibbullaha wa rasulahu. Qala anta ma'a man ahbabta ya Aba Dzar. Diriwayatkan daripada Abu Dzar, kata Abu Dzar, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seseorang mencintai atau menyayangi suatu kaum, tetapi dia tak pernah bertemu pun dengan puak tu, tak pernah jumpa pun. Sebab kita sayang kepada sahabat-sahabat Nabi, tak pernah jumpa pun. Lagu mana tu? Tu Abu Dzar tanya Nabi. Maka Nabi kata, engkau wahai Abu Dzar akan bersama dengan orang yang engkau cintai di hari akhirat kelak. Di hari akhirat kelak engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya kita kena sayang pada orang-orang yang baik-baik ni. Bila kita sayang, kita cinta, kita doa kebaikan kepada orang baik-baik ni, Allah akan tempatkan kita bersama mereka pada hari akhirat. Kata Abu Dzar, saya tanya lagi Rasulullah. Dia kata saya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi pun kata kepada Abu Dzar, engkau bersama orang yang engkau cintai wahai Abu Dzar. Jadi di sini dari sudut huraian dia, bila kita sayang kepada orang baik, kita kena contohi hidup mereka. Itu maksud sayangnya, saya saja ikut dah. Bila kita kata sayang kepada Rasulullah, sayang kepada Allah, kena ikutlah perintah dia. Sayang kepada sahabat, maka kena ikutlah cara hidup dia. Kerana cara hidup mereka ini telah direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Baik. Yang pertama, kandungan hadis ni, anjuran dalam hadis ini terdapat anjuran agar mencintai orang-orang baik dengan harapan kita dapat menyusuli mereka di hari akhirat. Yani kita dapat bersama mereka di hari akhirat. Kita bebas daripada api neraka dan berada dekat di sisi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Makna cinta kepada orang baik, sayang kepada orang baik, dia boleh menatijahkan kebaikan. Dia boleh menyebabkan kita dapat kebaikan. Yang kedua, hadis ini menyatakan manaqib Abu Dzar, yakni kelebihan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis ini Nabi menyatakan berita gembira kepada Abu Dzar bahawa dia akan masuk syurga. Bila Nabi kata Abu Dzar akan bersama Allah dan Rasul, maknanya Abu Dzar ini tersenarai sebagai ahli syurga. Itu maksudnya. Ini kelebihan Abu Dzar. Abu Dzar ni salah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat dari segi pengikutan sunnah. Dari segi ikut Nabi ni antara yang hebat. Benda kecil-kecil pun dia ikut, padahal tidak disuruh ikut pun. Ini Abu Dzar. Baik, hadis yang kedua, An Anas anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiy Allah mata as-sa'ah. فقال وما أعددت لها قال ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله فقال المرء مع من أحبه
al-mar'u ma'a man ahabba. Qala Anas, fama ra'aitul muslimina farihu ba'da al-islam ashadda mimma farihu yawma idzin. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, bilakah berlaku kiamat? Oh, dia tanya Nabi, bila kiamat? Maka Nabi jawab, duduk tanya kiamat tu, engkau sudah mempersiapkan diri ke? Siap dah kau? Bersedia dah kau nak hadapi kiamat ni? Nabi tanya dulu, tanya bila kiamat? Bersedia dah kau? Cukup dah amalan ni? Tu Nabi tanya gitu. Orang itu menjawab, tidaklah saya menyediakan atau tidaklah saya mempersiapkan diri dengan sesuatu yang besar, tetapi saya ni sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Saya sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW kata kepada lelaki ini, seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang ia cintai. Cinta kamu pada Allah dan Rasul itu menyebabkan kamu akan dapat bersama Rasul dalam syurga. Itu mafhum kata-kata Nabi. Kata Anas lagi, aku tidak melihat orang Islam bergembira setelah Islam lebih besar dari kegembiraan mereka pada hari itu. Tu. Maknanya bergembira sungguhlah pada hari itu. Apa tu? Sebab bayar kita dengan sebab dia gini ni dari segi huraian dia lah. Dia sahabat-sahabat Nabi, bila dia masuk Islam, dia sayang kepada Nabi luar biasa. Sanggup berperang bersama Nabi, sanggup segala-gala untuk Nabi, sanggup segala-gala untuk Islam. Mana dia buktikan sayang itu pada perbuatan, bukan sayang pada lidah. Kecek royak saya, boleh royak belakang. Boleh royak belakang tu. Semua boleh buat sallallahu ala Muhammad, boleh buat belakang tu. Lagu mana saya sebenarnya? Dia bukan sekadar berselawat secara lisan, begitu tidak. Sahabat ni dia bukti dia sayang kepada Nabi, dia ikut sunnah Nabi A to Z daripada awal sampai akhir, sanggup dia perat. Seorang ibu tu sayang kepada Nabi, sanggup hantar anak dia, suami dia. Ada wanita Madinah, wanita Ansar, bila suami dia meninggal dunia, semua anak-anak jatuh, tak ada belakang, mati syahid belakang. Tiba-tiba dia menangis. Orang tanya dia buat apa jinya, dia kata tak ada dah jatuh, dia nak hantar dia pergi. Habis itu mati belakang dah. Fi sabilillah. Tu saya dia ni. Sebab itulah hati-hatilah, saya kepada Nabi ni kita kena buktikan dengan mengikut sunnah dia. Sunnah-sunnah ni makna cara hidup Nabi sesuai dengan kemampuan kita. Kita sebagai orang awam ni, kita buat sunnah ni hati-hatilah. Dia ada satu buku tu, biasa saya promote buku ni, 1000 amalan sunnah sehari semalam. Ulama kupu. Buku tu kecil lah saya pernah khatam buku tu di apa ni, Shah Alam ni. Kita khatam buku tu. Mana ulama kumpulkan sunnah Nabi daripada Nabi bangun tidur apa yang Nabi buat setiap hari, aktiviti harian, rutin Nabi daripada bangun tidur sampai tidur balik pada waktu malam tu, gapo dia Nabi buat dibukukan. Kalau kita boleh ikut waktu hati-hati padan dah nak jumpa Tuhan di hari akhirat, sudah cukup sebagai persiapan kita. Sebab tu buku tu kena baca, kena cari ustaz. Ada ustaz kita yang mengajar buku tu juga, memang ada. Tu antara buku yang wajib kena baca, baru kita tahu Nabi ni bila nak pakai baju Nabi buat macam mana. Sunnah tu Nabi baca bismillah. Lepas tu ada riwayat Nabi doa, ya Allah berilah keberkatan kepada baju ni. Kemudian Nabi bila nak pakai baju, Nabi masuk tangan kanan dulu ni, masuk tangan kanan. Bila Nabi nak tanggal ke baju, Nabi keluar melalui tangan kiri. Tu yang disebut oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat gitu, pakai baju, pencak baju pun boleh pahala, boleh berkat. Hatu kita nak dari hidup ni. Kalau duit banyak pun tak berkat, tak ada mana juga. Walaupun kita hidup biasa tapi penuh dengan keberkatan. Itulah sebenarnya hakikat kehidupan beribadatnya dituntut dalam agama. Baik, hadis ini mengandungi fakta yang berkait dengan keutamaan mencintai Allah dan Rasul,
mencintai orang-orang saleh dan orang-orang baik. Kita kena latih diri sayang kepada orang baik ni. Yang kedua, kegembiraan kemuncak lahir daripada sahabat bila mana mendengar hadis ni. Bila dengar hadis ni, kata Anas, tak pernah lagi dikata aku tengok orang Islam bergembira pada hari itu bila dia dengar kata-kata Nabi. Nabi kata, almar'u ma'aman ahbabta. Bila dengar seseorang itu dia akan bersama dengan orang saya. Bila Nabi kata gitu, Anas kata aku tak pernah tengok orang Islam lebih bergembira pada hari itu bila dia dengar. Maknanya gembira sungguhlah sahabat Nabi bila dia dengar hadis ni. Kerana mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Bila Nabi menceritakan kepada mereka bahawa seseorang pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya, maka para sahabat radhiyallahu anhum sudah mengira bahawa mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Dan ini suatu kegembiraan yang luar biasa. Anas kata aku tak tengok lagi puak-puak sahabat ni sukaria, bergembira lebih daripada hari itu bila dengar sabda Nabi. Baik, tajuk terakhirlah pada pagi ini, iaitu keutamaan orang yang lebih tua. Maknanya dari segi seniority lah kita tahu, orang yang lebih berumur, keutamaan orang yang lebih tua. Apa maksud kata-kata Imam Bukhari ni? Dia kemukakan 4 hadis di bawah. Ni kelebihan orang yang senior, kelebihan orang yang lebih tua daripada kita. Baik, hadis yang pertama, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Orang kaya hadis ni. Nabi kata, ni riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesiapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami, dia tua, dia senior, tidak semesti tua, dia senior. Kalau dia tidak sayang kepada junior dia tak sayang kepada orang yang lebih muda daripada dia, dan dia tidak menghargai, ya'rif tu ada terima, dia tidak menghargai, dia tidak kenal, dia tidak memberikan hak kepada orang yang lebih tua di antara kami. Nabi kata orang lagu tu bukan puak kami. Nabi tak mengaku umat dia, falaisa minna ni kalau dalam syarah hadis, maka orang tu bukan puak kami. Cuba perhati mulia hadis ni. Seseorang yang tidak memuliakan orang yang lebih muda daripada dia, dia tidak hormat pada orang muda, dia ni sudah tua dah, dia tak hormat. Dan seseorang yang tidak memberikan hak kepada orang yang lebih tua daripada dia, Nabi kata orang lagu tu bukan umat aku tu. Makna dalam hadis ini Nabi menuntut supaya kita melayani orang yang lebih muda daripada kita dengan cara yang baik. Dan kita sebagai orang muda kena hormat pada orang yang lebih tua daripada kita dengan cara yang baik. Itu sukatan pendidikan untuk umat. Kalau tidak buat gitu, tu bukan buat aku, bukan umat aku tu kalau tidak buat gitu. Sebab itulah hadirat, kalau kita tengok dalam hadis Nabi bila jumpa budak-budak, Nabi gosok kepala, Nabi kata barakallahu fi, Allahumma barik lahu. Nabi kata ya Allah berkatilah ataupun berkatilah budak ni. Nabi sebut gitu. Banyak kita jumpa dalam hadis Nabi doa keberkatan. Sebab berkat ni apa makna? Berkat ni bila kita doa keberkatan kepada budak tu, kepada orang tua, kepada orang yang lebih muda daripada kita, maknanya kita doa supaya dia dapat kebaikan dan kebaikan itu berterusan. Itu makna berkat dalam konteks agama kita. Baik, hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr bin al-As yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Hadis ni sama saja, hadis ni sama saja seperti tadi, cuma sanad dia berbeza. Maksud hadis ni ya, kata Abdullah bin Amr, dia kata sampai kepada dia sabda Nabi, di mana Nabi bersabda, sesiapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami, dan sesiapa yang tidak memberikan hak kepada orang yang lebih tua daripada kami, itu bukan puak kami.
Maksud Nabi ni ayatnya, mafhum dia ni, siapa dia tidak memuliakan, siapa dia yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada dia, dan sesiapa yang tidak memberikan hak kepada orang yang lebih tua daripada dia, itu perangai tu perangai orang puak-puak hak bukan puak kita, tidak umat aku tu perangai lagu tu. Baik, hadis yang ketiga, An Amr bin Shu'aib an abih an jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Diriwayatkan daripada Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuk dia, kata beliau, kata datuk dia lah Datuk Amr. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak termasuk golong puak kami orang yang tidak memberikan hak yang sepatut kepada orang yang lebih tua di antara kami, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami. Bukan puak kami kalau perangai lagu itu. Hadis keempat, hadis terakhir pada pagi ini, An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Diriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang sesiapa sahaja yang tidak menyayangi orang muda di antara kami dan tidak menghormati orang tua di antara kami, maka dia bukan puak kami, dia tidak golongan aku tu, tidak puak kita tu, perangai lagu tu. Baik, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Nabi SAW sangat serius. Nabi memberikan penekanan dalam pendidikan berkait menyayangi orang yang lebih muda daripada kita, anak-anak kecil, bersimpati kepada mereka dan mengasihi mereka dengan cara berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi memberi penekanan agar menghormati, sopan kepada orang-orang tua, memberikan hak dan kedudukan mereka, serta bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Itu. Yang ketiga, hadis ini juga menyatakan keistimewaan masyarakat Islam, bahawa masyarakat Islam itu dibangunkan, diasaskan di atas asas rahmah, kasih sayang dan kebaikan. Mana umat Islam ni, dia mesti tanam, latih sikap berkasih sayang kepada orang yang lebih muda pada dia dan menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Inilah orang panggil ciri-ciri istimewa sebuah masyarakat Islam. Begitulah hadirat beberapa hadis yang kita kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan hadis-hadis Rasulullah ini menjadi satu peringatan kepada kita. InsyaAllah usaha kita untuk merubah cara hidup kita supaya lebih sesuai dengan kehendak agama akan mendapat berkat dan redha daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.